Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 108 kes baharu jangkitan COVID-19 disahkan di negara Brunei Darussalam kemarin yang membawa jumlah keseluruhan kes meningkat kepada 4,431 kes. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, menyatakan perkara tersebut semasa sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19 di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan. Terdapat 3 kluster baru telah dikesan yang membawa jumlah kluster aktif kepada 76 kluster. Kluster baru ini ialah kluster 2034 yang mengandungi 9 kes baru, kluster 4321 yang mengandungi 7 kes baru dan kluster Freshco Batu Satu yang mengandungi 8 kes baru. Kesemua kluster baru ini juga mengandungi kes-kes yang telah dilaporkan sebelum ini sebagai kes yang belum dikenal pasti sumber jangkitannya. Terdapat 21 tambahan kes-kes baru kepada 10 kluster aktif yang sedia ada. Kes-kes dalam kluster aktif ini adalah mereka yang sedang menjalani kuarantin setelah didapati mempunyai kontak dengan beberapa kes positif sebelumnya. Selain itu, terdapat 1 kes import yang dicatatkan pada hari ini. 1 kes telah tiba ke negara Brunei Darussalam daripada Manila pada 1 September dengan menaiki penerbangan Diraja Brunei BI 684. Sementara itu, 62 kes adalah masih dalam siasatan bagi mengenal pasti sumber jangkitan. Pengasanan kontak bagi semua kes-kes baru ini masih giat dijalankan. Semua kontak terdekat yang dikenal pasti akan menjalani kuarantin mandatory dan ujian RT-PCR SARS-CoV-2. Dalam pada itu, 102 kes telah disahkan sembuh. Jumlah ini termasuk 21 kes positif dalam kategori 1 yang telah membuat pengasingan diri selama 14 hari di rumah masing-masing. Kesemua mereka telah melakukan ujian swab ulangan pada hari ke-12 dan disahkan telah sembuh. Oleh itu, jumlah kes yang sembuh di negara Brunei Darussalam meningkat kepada sebanyak 2,856 kes. Manakala jumlah kes aktif ialah sebanyak 1,548 kes. Di kalangan kes-kes aktif tersebut, 11 kes adalah dalam keadaan kritikal, yang mana 10 daripadanya memerlukan bantuan mesin pernafasan ataupun artificial ventilation, manakala 1 lagi kes memerlukan bantuan mesin tambahan heart-lung machine ataupun ECMO. Sementara itu, 28 kes lain yang dikategorikan dalam kategori 4 sekarang ditempatkan di unit rawatan intensif bagi pemantauan rapi. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, sebanyak 4,083 sampel telah diuji bagi virus SARS-CoV-2 yang membawa jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 kepada 282,346 ujian. 2 buah pusat pengasingan baharu yang terletak di daerah Tutong dan daerah Blight telah mula beroperasi. Usaha berterusan membendung penularan wabak COVID-19 ini, Kementerian Kesihatan sukacita memaklumkan kepada orang ramai bahawa fasa ketiga COVID Holding Area Mahat ataupun CHAM, Tutong yang boleh menampung tambahan sehingga 488 orang pesakit dan 1 lagi pusat pengasingan yang bertempat di daerah Blight iaitu COVID Holding Area Pusat Tingkatan 6 Blight ataupun Chapel 6 yang boleh menampung sebanyak 320 orang pesakit telah mula beroperasi pada Isnin 13 September 2021. Kedua-dua fasiliti baru ini dikendalikan bersama oleh Kementerian Kesihatan dan Angkatan Bersenjata Diraja Brunei. Sementara itu, 100,000 dos vaksin AstraZeneca sumbangan Jepun dijangka tiba pada penghujung September ini. Sementara itu, dalam usaha Kerajaan ke Bahadul Yang Maha Mulia memastikan program vaksinasi kebangsaan dapat dilaksanakan semula dengan sempurna, Kementerian Kesihatan dengan sukacita memaklumkan kepada orang ramai bahawa Kerajaan Negara Jepun akan menyumbangkan sebanyak 100,000 dos vaksin AstraZeneca ke negara ini yang akan dijangka tiba ke negara Brunei Darussalam pada penghujung bulan September ini. Dengan adanya sumbangan tersebut berserta dengan sumbangan 100,000 dos vaksin Sinopharm yang diterima dari Kerajaan Republik Rakyat China, program vaksinasi kebangsaan akan dapat diteruskan dengan pemberian semula
dos pertama yang telah ditangguhkan. Kerajaan Kebahdulian Maha Mulia sangat berbesar hati di atas sumbangan-sumbangan ini yang akan dimanfaatkan sepenuhnya. Kementerian Kesihatan terus menerima sumbangan dari pelbagai pihak dalam membantu pihak kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia, khususnya Kementerian Kesihatan dalam sama-sama menangani dan membendung penularan wabak COVID-19. Kementerian Kesihatan menerima beberapa sumbangan cek bagi tabung COVID-19 Relief Fund 2021, iaitu cek RM50,000 daripada UHY Construction Sendirian Berhad, cek RM5,000 daripada Mandarin Machinery Company Sendirian Berhad, cek RM300 daripada Jong Enterprise, cek RM4,000 daripada Brunei Darussalam Golf Association dan cek RM53,000 daripada Kementerian Pertahanan dan Angkatan Bersenjata di Raja Brunei. Kementerian Kesihatan menerima 3 buah kereta disewakan secara percuma daripada syarikat Strata Rent Services. Kementerian Kesihatan juga menerima sumbangan daripada The Sizara Crochet dan Maidobi Batu Bersurat. Universiti Islam Sultan Sharif Ali Yunisa menerusi Fakulti Ekonomi dan Keuangan Islam FAKIM sekali lagi melakar detik bersejarah selepas memenangi Anugerah Keuangan Islam Global GIFA bagi kategori Anugerah Kepimpinan Pasaran dalam pendidikan di bidang perbankan dan keuangan Islam buat kali ketiga berturut-turut. GIFA yang dianugerahkan oleh Cambridge International Finance Advisor United Kingdom merupakan satu anugerah paling berprestij dan dihormati dalam dunia perbankan dan keuangan Islam global. Ia dianugerahkan kepada kerajaan, institusi dan individu yang telah menunjukkan prestasi cemerlang dalam menyumbang kepada kemampanan bidang perbankan dan keuangan Islam sebagai sebuah sistem yang berdaya maju di arena global. Penyampaian anugerah tersebut diadakan secara maya dan bersiaran secara langsung dari Kota London menerusi platform media sosial. It has still attracted the interest of many international students from all over the world as their choice of place for further study. Sementara itu, Brunei Institute of Leadership and Islamic Finance BILIF sekali lagi menerima pengiktirafan di Anugerah Keuangan Islam Global GIFA 2021 ke-11 bagi kategori Anugerah Cemerlang GIFA, Latihan dan Pendidikan Keuangan Islam 2021. Penyampaian anugerah tersebut diadakan secara dalam talian kemarin. BILIF giat melaksanakan misinya untuk membentuk pemimpin, pakar dan pemacu inovasi masa depan dalam bidang keuangan Islam dan kepimpinan melalui program dan acara bertaraf antarabangsa. Sejak ditubuhkan pada tahun 2010 hingga Jun 2021, BILIF telah mengadakan lebih 500 kursus pembelajaran dan latihan berkualiti tinggi dan lebih dari 58 seminar signature and acara kolaborasi bagi lebih 13,000 peserta. Ini juga termasuk program-program Virtual Instructor-led Training VILT dan acara-acara yang dikendalikan secara dalam talian. Fakulti Sastra dan Sains Sosial FAS Universiti Brunei Darussalam UBD menganjurkan Forum Brunei Malaysia BMF keempat pada 14 hingga 15 September. Dengan bertemakan rangkaian Trans-Asia Kesinambungan dan Perubahan atau Trans-Asia Networks Continuity and Change, forum tersebut diadakan secara dalam talian. 54 makalah menggunakan bahasa perantaraan bahasa Melayu dan Inggeris dibentangkan dalam 16 sesi panel itu, antara lain mengetengahkan tema kontemporari Brunei, dunia Melayu, isu belia dan sosial dan isu-isu berkaitan bahasa Inggeris dan pengajaran bahasa. Forum dihadiri oleh para pengkaji dan ahli akademik dari kementerian, institusi pendidikan tinggi dan sekolah-sekolah kerajaan dan swasta. Penduduk di negara ini berpeluang menyertai latihan astronomi untuk mengesan asteroid baru dari teleskop bertaraf dunia. Latihan pertama seumpamanya adalah anjuran Persatuan Astronomi Negara Brunei Darussalam PABD dengan sokongan Persatuan Astronomi Nepal NASO dan kerjasama Badan Kesatuan Pencarian Astronomi Antarabangsa IASC. Kursus pencarian asteroid akan merangkumi teknik pengesanan asteroid seperti pengenalan kepada astrometri dan pemetaan digital sky survey, penelitian pergerakan objek cakrawala, proses penentukuran atau calibration data dan pencarian benda langit secara manual menggunakan perisian astrometri.
Sesi latihan berlangsung selama 2 hari iaitu pada 24 dan 25 September 2021 secara dalam talian. Jadinya kepada orang ramai, khususnya penduduk negara ini, terutama sekali peminat-peminat astronomi di luar sana, serta para pelajar dan warga pendidik yang berkeinginan untuk menemukan asteroid sendiri di luar angkasa kita ni adalah dialulakan untuk menyertai bengkel astronomi ini. Para peserta perlulah memiliki sebuah komputer serta akses internet yang baik. Dan untuk makluman, pendaftaran kursus masih dibukakan sehingga 20 September ini. Projek seumpamanya dijangka akan mengesan puluhan asteroid baharu oleh warga Brunei dalam beberapa tahun akan datang. Hasil data perolehan awal dari program ini juga akan membantu ahli astronomi profesional untuk mengemaskini maklumat orbit asteroid yang ada sekarang. Potensi keadaan cuaca aktif diramalkan di negara Brunei Darussalam sehingga esok. Semasa tempoh tersebut, hujan kadangkala lebat dan berpetir dijangka sekali-sekala menjejaskan kebanyakan kawasan negara. Kelajuan angin dijangka mencapai sehingga 45 km sejam semasa atau dekat hujan. Pusat Ramalan Cuaca juga mengeluarkan amaran risiko banjir kilat di kawasan rendah dan mudah banjir, terutama jika bertembung dengan air pasang, kejadian tanah susur dan pokok tumbang. Orang ramai termasuk pemandu di jalan raya dan pelaut dinasihatkan supaya mengambil langkah sewajarnya demi keselamatan semua semasa keadaan cuaca aktif. Masalah air kekuning-kuningan kerap terjadi selepas kejadian hujan berpanjangan yang mengakibatkan beberapa kawasan di dalam kawasan tadahan air mentah Sungai Tutong mengalami kebanjiran. Ianya disusuli dengan kadar hujan yang berkurangan mengakibatkan air yang bertakung semasa banjir tersebut akan mula turun ke sungai. Kejadian ini mengakibatkan warna air mentah menjadi lebih gelap dari kebiasaan iaitu daripada bahan mineral, khususnya bahan mangan dan tanah yang mengalir ke hilir sungai melalui aliran permukaan tanah. Mangan atau manganis terdapat secara semula jadi di permukaan perairan atau di dalam tanah. Pada tahun ini, kandungan mangan di dalam air sungai terutama air Sungai Tutong telah melonjak naik melebihi kandungan had piawaian jastri bagi air sungai. Kenaikan mendadak disebabkan oleh beberapa perkara antaranya air hujan yang mengalir dari hulu yang mula turun ke sungai, aktiviti pembangunan dan aktiviti menggali tanah atau yang seumpamanya. Selepas air mentah dirawat di loji, air yang diproses akan dihantar ke tangki-tangki. Oleh kerana kandungan mineral mangan yang tinggi di dalam air, terjadinya tindak balas kimia dalam proses penghantaran air dan menyebabkan air berubah warna. Jabatan Kerja Raya Kementerian Pembangunan memaklumkan pihak jabatan telah memantau tahap kualiti air di loji-loji, rawatan air, tangki-tangki air dan contoh-contoh air. Mengenalkan sistem dos bahan kimia sementara yang bertujuan untuk meneutralkan kandungan mangan di dalam air mentah. Mempertahankan proses rawatan air bagi membolehkan pencampuran bahan kimia yang optimum. Membuat penyelarasan bahan kimia yang optimum bagi meneutralkan kandungan mangan di dalam air mentah. Mengenalkan sistem pengendaraan bagi membantu mengurangkan kandungan mangan di dalam air mentah. Membuat kajian yang terperinci mengenai kandungan mangan di dalam air sungai iaitu dengan mengenal pasti tapak pencemaran sungai dan melakukan flushing di dalam sistem pipe dan mengambil contoh air di kawasan terjejas. Justru orang ramai hendaklah memastikan tangki rumah dan penapis air persendirian sentiasa dalam keadaan bersih dengan melakukan flushing dan backwashing. Dan hubungi talian Darussalam 123 bagi aduan kualiti air. Sementara itu, manganis di dalam air akan membuatkan air berwarna dan mengeluarkan sedimen dalam jangka masa yang lama. Orang ramai boleh membuka paip air sehingga air berwarna tersebut hilang dan memasak air terlebih dahulu sebelum digunakan.